just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu lagi kejutan berkaitan dengan penangkapan SPRM yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Artikel daripada FMT, freemalaysiatoday.com. SPRM tahan 3 pegawai imigresen terima rasuah seludup warga asing. 3 pegawai imigresen itu ditahan bersama 2 orang awam yang disyaki menerima rasuah daripada warga asing yang ingin memasuki negara ini. Ini menjadi satu isu yang pasti memeningkan kepala ramai orang. Mereka lah yang diberikan tanggungjawab, amanah, kuasa. Tetapi mereka jugalah yang memecahkan kepercayaan rakyat. Ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira kerajaan maupun pembangkang. Berita sepenuhnya, 3 pegawai imigresen dan 2 orang awam direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung kes meminta dan menerima rasuah daripada warga asing yang ingin memasuki Malaysia tanpa prosedur yang sah. Perintah reman sehingga Ahad ini dikeluarkan. Penolong kanan pendaftar Mahkamah Magistrat Johor Bahru Nur Khalidah Farhana Abu Bakar bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor berkata pihaknya dengan kerjasama unit Integriti Jabatan Imigresen Johor menahan 3 pegawai imigresen dan 2 orang awam kerana kesalahan meminta dan menerima rasuah. Menurut sumber, ke-5 suspek berusia lingkungan 35 hingga 46 tahun terdiri daripada 4 lelaki dan 1 perempuan yang juga merupakan isteri kepada seorang pegawai imigresen yang ditahan. 3 pegawai imigresen yang bertugas di LTAS Lapangan Terbang Antarabangsa Senai dan 2 orang awam tersebut ditahan kira-kira 5 petang hingga 11 malam secara berasingan di pejabat SPRM Johor. Ia mengandungi penawaran dan penerimaan wang rasuah daripada warga asing yang ingin memasuki Malaysia melalui pegawai-pegawai imigresen itu bagi membantu menerima masuk warga asing tanpa melalui proses dan prosedur yang betul. Pematuhan integriti berkala di LTAS dan memeriksa telefon bimbit milik pegawai yang sedang bertugas dan telah menjumpai beberapa pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp. Mungkinkah ini juga adalah salah satu jerung yang pasti dicari oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti sebelum ini kita digemparkan. Ini adalah berkaitan dengan titah baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Titah yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan mana-mana gerakan ataupun usaha untuk menggulingkan kerajaan perlu dicegah dan perlu dihentikan. Pendek kata, mungkin kita boleh simpulkan, jangan tebuk atap selagi belum sampai waktu yang tepat. Bila waktu yang tepat adalah pada PRU ke-16 yang dijangkakan pada tahun 2027. Nah, saudara-saudara, saya melihat di dalam media sosial sebelum ini, ada yang menyatakan Agong cross the line. Telah membuat cross the line. Makna kata mereka seperti tidak menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Siapapun juga ahli parlimen,
siapapun juga bekas Perdana Menteri, ahli-ahli politik, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Sepatutnya, titah yang di Pertuan Agong kita hormati dan kita junjung. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan perkongsian daripada BH Online, ahli parlimen bekas Perdana Menteri perlu akur titah agong. Penegasan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menitahkan semua pihak menghormati pembentukan Kerajaan Perpaduan sebagai parti mentadbir negara ketika ini adalah satu isyarat jelas dan jitu khususnya kepada pembangkang supaya berhenti main politik atau menggerakkan usaha bagi menggulingkan kerajaan. Ini bukan bermakna Agong cross the line. Ini bukan bermakna seperti yang dinyatakan oleh ahli parlimen. Ada ahli parlimen ataupun ahli politik menyatakan Agong cross the line. Tetapi ada juga kata perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa di sini. Persoalan di atas Agong cross line, yang Agong maksudkan adalah jangan tepuk atap. Tetapi yang mereka faham, yang walaun faham kalau dapat majority dalam kurungan berangan. Kita berbalik kepada cerita kalau dapat majority. Kalau dapat majority, buktikan bahwa kamu sudah kuku untuk membentuk kerajaan. Dan di situ pasti akan ada perubahan. Nah, di dalam artikel ini, di dalam artikel daripada BH Online, titah disampaikan Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, turut menamatkan andaian atau persepsi kononnya Istana Negara turut terbabit dalam mencaturkan arus politik negara. Apa yang ditegaskan Sultan Ibrahim sebagai ketua utama negara bagi persekutuan juga memenuhi prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang penting untuk mengekalkan kestabilan politik dan amalan demokrasi Malaysia. Titah Baginda juga sepatutnya dipegang erat seluruh ahli parlimen, sama ada anggota kerajaan atau pembangkang, supaya menumpukan usaha bersama ke arah pemulihan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat yang ketika ini berdepan cabaran kenaikan kos sara hidup, peningkatan harga barang serta inflasi. Dalam tempoh kira-kira 4 tahun sebelum PRU 16, ahli parlimen dan pemimpin pembangkang, termasuk bekas PM, sebaiknya memainkan peranan lebih positif bagi mengukuhkan kembali asas negara yang ketika ini berdepan cabaran ekonomi global dan domestik, terutama kejatuhan nilai ringgit. Namun sejarah politik negara khususnya khasnya selepas PRU 14 menyaksikan seruan dan teguran yang di Pertuan Agong supaya ahli parlimen berhenti bermain politik serta menumpukan kepentingan rakyat sering diketepikan begitu saja. Bahkan beberapa banyak gerakan menggulingkan kerajaan dilakukan ahli parlimen dan pemimpin politik sejak 2019 sehingga 2021. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, perkongsian daripada BH Online, ahli parlimen bekas PM perlu akur titah agong. Sudah pasti bekas PM ini termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin Yassin sendiri. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.